dalam tak mencuri merompak, mengata ke orang. Inilah masalah kita sekarang. Dalam duk sambut ceramah Maulidur Rasul pun duk ngumpat, padahal Nabi tak ngumpat. Dalam ceramah Maulidur Rasul pun memfitnah, sedangkan Nabi tak fitnah. Ceramah Maulidur Rasul 10 minit dia ceramah pasal Nabi, masuk 15 minit dia mula start tibai orang. Mana ada Nabi tibai orang? Mana ada Nabi fitnah orang? Mana ada Nabi kata ke orang? Mana ada Nabi bermusuh dengan jiran? Mana ada Nabi tak bertegur dengan jiran? Nabi sentiasa buat baik dengan jiran. Nabi sentiasa buat baik pada semua orang, baik orang Islam atau bukan Islam. Nabi sentiasa menyambung silaturahim. Nabi dengar orang sakit, Nabi sampai. Nabi dengar orang mati, Nabi sampai. Diusung mayat Yahudi depan Nabi, Nabi bangun, hormat mayat Yahudi. Ini sifat Rasulullah. Tapi hari ini yang berlaku pada sesama umat Islam, bila dengar umat Islam sakit, pada muka. Bila dengar umat Islam mati, biar dia rasa. Bila dengar umat Islam buat kenduri, tak ada pasal pun nak datang. Bila dengar umat Islam buat ceramah agama, berhenti ke tak nak datang. Inilah penyakit yang melanda kita, yang menyebabkan kita ini besok mati dalam keadaan susah. Mak saya tuan-tuan duduk dalam ICU sekarang 8 hari. Masuk hari ni 8 hari. Balik umrah, masuk umrah sihat. Balik umrah saya yang sakit, batuk tak berhenti. Dia sihat, dia pula jaga saya balik-balik pada umrah. Saya kata pada mak tak sihat, mak janganlah pergi umrah. Mak nak pergi juga. Mana nak tahu kok kali ni kali terakhir mak pergi. Bila saya nak balik dah ke hotel kat Mekah, dia tunjuk kaki dia kat saya. Dia kata ni kaki mak dah bengkak. Saya kata mak berjalan banyak bengkak. Dia kata dah, selalunya orang bengkak kaki ni orang nak mati. Mak jangan cakap macam itu, sihat nanti. Seminggu balik umrah sihat. Saya yang batuk, tak mengajar 4 hari, demam. Dia bela saya pula. Seminggu lepas tu dia pula demam, masuk hospital. Sekarang ICU tu. Doktor tak dapat trace apa penyakit dia. Udah jadi macam bahan uji kaji mak saya. Jolok ke sana, tebuk ke sini, heret ke sana. Udah kesian saya tengok. Dah lah umur 74 lah. Kesian tengok. Tapi nak buat macam mana? Tak dapat dikesan. Kuman tu datang daripada mana? Menyerang buah pinggang, menyerang jantung, menyerang hati. Yang doktor tu pula tak ada yang elok. Bila saya tanya macam mana keadaan mak, she quite ill, very ill, no hope, sleepy. Letih benar tu. Saya tanya dekat dia, sleep, no hope, or what? Sleep betul. Mai doktor dia pula, no hope. Ada satu doktor dia kata pukul 12 malam dia panggil saya, ustaz, sabarlah ustaz, Allah sayang mak ustaz. Ustaz sabarlah. Kami jangka sampai 6 pagi umur dia. Kalau pukul 3 pagi hidup tu pun alhamdulillah. Sampai sekarang hidup lagi tuan. Apa punya doktor? Doktor Cina bagus. Doktor Cina kata, okay, your mother is still better. Amazing. Amazing. Menakjubkan. Jantung okey balik, buah pinggang okey balik, semua okey balik. Mak saya sedar tu tuan. Mata dia elok, lepok. Tapi tak tahu penyakit dia apa. Ini barakah daripada baca Yasin, baca Quran, semayang hajat. Masa tekanan darah dia 60, 26. 60 atas, 26 bawah. Nurse panggil ustaz, cepat ustaz, mak ustaz dah kritikal sangat. Tolonglah ustaz bacalah apa. Saya duduk depan dia, saya baca Yasin. Naik 140, naik 50. Terkejut doktor, nurse pun terkejut. Ni Yasin tuan-tuan.
berkat bacaan Yasin, berkat doa semayang hajat, kuman ke apa pun tak boleh lawan. InsyaAllah saya yakin mak saya sihat. Saya yakin pada Allah kekuatan dia. Masa sebelum dia sakit, kita baca Yasin pada dia. Abang saya belum habis baca Yasin, dia dah habis dah. Dalam keadaan sakit boleh habis baca Yasin. Jadi tuan-tuan, kita nak hubungan kita sesama manusia ni baik, supaya kita menghadap Allah dalam keadaan baik. Masalah kita sekarang ini, bila kita hubungan dengan manusia tidak berapa baik, kita bimbang. Bila di hari kiamat akan berlaku pendakwaan. Yang ni yang kita takut. Kalau kita di dunia sekarang ni pun takut kena saman, takut pergi kot, takut pergi mahkamah. Tuan-tuan baca kisah hidup P. Ramlee. Syuhaimi Baba, dia buat filem dokumentari tentang P. Ramlee. Yang P. Ramlee mati sakit jantung. Dia cari sejarah P. Ramlee. Rupa-rupanya 2 hari sebelum P. Ramlee mati, nama dia dipanggil ke mahkamah untuk dibicarakan kerana menjamin orang. Dia jamin orang. Orang tu tak bayar. Bila tak bayar, dia kena bayar, pergi ke mahkamah. P. Ramlee takut nak pergi mahkamah. Duk susah hati, mati tu. Oh, bayangkan tuan-tuan, ini sejarah hidup P. Ramlee. Syuhaimi Baba buat dalam Astro cerita dia. Macam mana dia mati. Tidur tak boleh, siang malam duk fikir pasal mahkamah. Orang nak kenal dia, mahkamah nak panggil dia, duit tak ada nak bayar mula. Nak jawab apa? Akhirnya mati dalam keadaan tertekan P. Ramlee. Kita besok di hari kiamat macam itu. Orang tu nak dakwa, orang ni nak dakwa, kawan ni nak dakwa, anak nak dakwa pasal kita sepak tanpa sebab. Isteri nak dakwa pasal kita tak pernah mengajar ilmu pada dia. Suami nak dakwa pasal isteri ni tak bagi makan pada dia. Isteri tak layan dia. Isteri derhaka pada dia. Mak nak dakwa pasal kita tak pernah jaga mak. Bapak nak dakwa pasal bapak kita sakitkan hati bapak. Jiran nak dakwa pasal buang sampah kita depan rumah dia. Malam-malam pergi buang sampah depan rumah dia. Lori sampah tak kutip, busuk rumah dia. Dia dakwa di hari kiamat. Orang ni dakwa kita sebab kita fitnah dia. Orang ni dakwa kita sebab kita mumpak dia. Berapa banyak orang nak dakwa kita? Dan berapa banyak pahala yang kita bawa? Bolehkah kita bayar? Tuan-tuan kalau kena saman di mahkamah dunia, tuan-tuan kaya, tuan-tuan peduli apa orang nak saman? Mahkamah kata bayar 1 juta. Bayar. Duit aku 100 juta. Tak apalah, tak ada luar 100 juta. Cuba tuan-tuan tak ada duit, kena bayar saman 1 juta. Nak bayar dengan apa? Tak masuk penjara. Begitulah di hari kiamat. Yang akan membayar saman orang, yang akan membayar dakwa orang, ialah pahala. Pahala yang tuan-tuan semayang, pahala pergi haji, pahala buat ibadat, pahala itulah yang duk bayar. Bayar orang dakwa mengumpat, bayar orang yang mendakwa memfitnah, bayar orang ni. Lama-lama pahala tuan-tuan rata. Bila dah rata pahala, tiba-tiba ada lagi mai minta. Ramai lagi pula duk minta, duk dakwa, duk klaim. Nak bayar dengan apa? Akhirnya terpaksa tanggung dosa orang. Ambil dosa dia, buh tak kepala kita. Ambil dosa dia, buh tak kepala kita. Lama-lama pahala habis, dosa yang bertimbun. Dan bila dosa bertimbun, tempat dia di mana? Neraka. Habis pahala semayang. Sebab tu tuan-tuan, saya minta pada tuan-tuan, kita yang duduk di kampung tersusun, yang duduk di taman, jaga sungguh-sungguh perpaduan.
Jaga sungguh hubungan kasih sayang. Jaga sungguh-sungguh. Jangan terikut dengan orang. Hari ni kita ni terikut dengan orang. Orang boikot, kita pun boikot. Sebab tak mau hilang kawan. Orang pulau, kita pun pulau. Sebab kita takut kita pula kena pulau. Orang tak mai, kita pun tak mai. Sebab takut kita dicop. Takut kena cop. Ni pergi ceramah malam ni, dia ni. Mai ceramah pun tak boleh apa. Sedangkan inilah pahala yang besar. Mai ceramah ni, malaikat duduk ni tuan-tuan, dia payung kita. Rahmat malaikat ni payung kita. Malaikat duk doa pada kita ni, ampunlah dosa Cik Lia, ampunlah dosa Cik Li, ampunlah dosa tak Cik Kiok. Mana dia hebat Cik Kiok. Ampunlah dosa orang ni, ampunlah dosa ni ya Allah. Sampai habis ceramah, sampai kita balik rumah, malaikat minta ampun. Tuan-tuan tak mau tak? Malaikat minta ampun. Malaikat tak ada dosa, ibadat 24 jam, tetapi dia minta ampun pada Allah. Takkan Allah tak makbulkan? Tapi ada orang benci ceramah. Saya ceramah, tuan-tuan, ada orang koyak poster. Ada yang koyak poster ceramah. Tak apa, koyak pi. Besok Allah pula koyak lepas. Dia tak susah hati. Ada yang koyak gerentang, ada yang koyak poster. Saya tetap ngajak hak mai ramai tu. Walaupun dikoyak dia produk klip Ustaz. Malam ni tak tahulah Ustaz, koyak merata habis dah poster kita, tak ada orang apa malam ni Ustaz. Ustaz mai Ustaz dah. Saya kata, yang nak mai tu bukan kerana poster, yang nak mai tu kerana Allah pilih. Allah pilih. Bukankah pilihan Allah terbaik? Yang pi umrah, yang pi haji tu Allah pilih. Serupalah yang mai dengan ceramah ni pun Allah pilih. Allah pilih. Dan kita beruntung menjadi pilihan Allah. Duduk dalam majlis ilmu, pahalanya macam 1000 rakaat sembahyang sunat. Duduk dalam majlis ilmu, selangkah kita menuju ke majlis ilmu, satu langkah itu menuju ke syurga. Satu langkah pergi, satu langkah balik, mendekatkan kita dengan syurga. Andai kita kata mati malam ni dalam pergi belajar, maknanya kita pergi mati dalam keadaan menuju syurga Allah. So, apa yang kita takut dengan majlis ilmu? Apa yang kita anti dengan majlis ilmu? Kita nak mati baik. Saya nak mati baik. Itu tujuan saya mengajar. Orang tanya saya, Ustaz tak letih ke? Saya kata tak letih. Tak penat ke mengajar ke? Tak penat. Bila saya buka kepiah ni, isteri tengok lah rambut tak ada. Saya duduk tunggu hospital dengan adik-beradik saya. Saya buka kepiah, duduk garu gatal. Adik saya berdiri, saya duduk. Dia tengok lah abang, rambut tak ada lah. Saya tutup balik. Saya kata rambut nak ada macam mana? Banyak masalah, nak selesai masalah orang. Hak nak menikah, jumpa saya. Hak nak cerai, jumpa saya. Hak sakit, jumpa saya. Hak sihat, jumpa saya. Hak nak meniaga, jumpa saya. Nak panggil ceramah, jumpa saya. Nak buat rumah, jumpa saya. Semua jumpa. Sebab tu saya tak payah jadi YB saya. Hidup saya lebih ada YB. YB nak jumpa pun susah. Tunggu pilihan raya baru ada. Saya ni jumpa lah tak mana. Hak minta duit pun ada. Macam-macam. Duk fikir. Asal duk fikir masalah orang garu. Asal fikir masalah orang garu. Tu lah relai rambut. Gugok rambut pun tak apa. Duk fikir masalah orang. Saya nak mati dalam keadaan baik tu. Bila mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan ahabba liqa Allah, saya yakin Allah akan suka jumpa saya. Itu tujuan saya. Sebab tu saya baik dengan semua orang. Dan saya minta tuan-tuan peperangan macam itu. Baik dengan budak-budak, baik dengan orang dewasa, baik dengan orang tua, baik dengan musuh.
Baik dengan kawan. Kita hari ini cuma bagi salam dengan kawan, cuma baik dengan kawan. Dengan musuh kita tak baik. Sedangkan Imam Ghazali kata, manusia nak jadi hebat ada beberapa cara. Manusia nak jadi hebat, yang pertama kena tanya kawan, perangai kita ni elok tak elok. Nombor satu, dia kata kena tanya kawan, aku ni bagus tak bagus. Cik Alia ni kawan tuan-tuan, sambil duk minum teh tarik kedai kopi, tanya Alia, hang tolong tengok aku ni okey ke tak okey, tolong perbetul aku. Ada tak pernah kita pergi tanya macam tu? Ha, oh Kak Ha tengok poh ni okey ke tak okey? Aku tengok hang tipah ni tak okey tipah, duk kena tertipu saja. Tanyalah, saya ni perangai elok dah Kak Ha, saya ni elok dah panggil saya Kak Ha, tolonglah tegur saya Kak Ha. Itu cara nombor satu nak jadi baik. Cara nombor dua nak jadi baik, kena tanya guru. Tanya guru, Ustaz, apa yang tak kena dengan saya Ustaz? Betul tak cara saya? Tanya guru. Nombor tiga, kena pergi tanya kepada musuh. Apa yang musuh cakap pasal kita? Kadang-kadang orang yang tak suka pada kita bercakap tentang kita, apa yang dia cakap tu betul. Dia nampak daripada sudut yang lain, maka dia pun cakap. Kadang-kadang apa yang dia cakap tu betul. Kita kena dengar juga cakap orang yang tak berkenan dengan kita. Bukan semua orang yang tak berkenan pada kita tu cakapnya salah. Kadang-kadang cakapnya betul untuk menaikkan balik kita, untuk membetulkan balik kita. Tapi kita hari ini yang nombor tiga ni lah yang kita tak mau. Bila kena tegak sikit, marah. Bila kena ni sikit, lari. Bila orang hantam sikit, belah. Ini bukan yang terbaik. Imam Ghazali kata kena ambil yang nombor tiga. Kalau nak bagi betul, kena ambil yang nombor tiga. Jangan tinggal nombor tiga. Jangan duk suka dengar orang puji. Jangan suka dengar orang duk kata baik je pada kita. Bila kita nak jadi maju, kalau asyik duk dengar puji, kita tak akan menaik. Malah orang yang puji ni makin kembang. Akhirnya pecah punggung. Kita nak semakin bagus, kita nak semakin baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi daripada hadis ini Nabi sebut tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan dia suka jumpa Allah. Apa tanda? Nombor satu tandanya ialah selepas dia mati dahinya berpeluh. Ini tanda nombor satu. Dahi berpeluh. Tuan-tuan janganlah peluh orang yang mati. Setengah orang dia tak faham, dia pergi lap, dia peluh orang yang mati. Tak payahlah. Sebab tanda orang yang mati baik, dahinya berpeluh. Yang kedua, tuan-tuan boleh nampak pada wajahnya wajah tenang. Ada orang yang muka dia hitam, bila dia mati jadi jernih mukanya. Tuan-tuan kenal lagi dengan adik Nurul Jazimin yang kena rogol, yang mati dibunuh, mayat dia bubuh dalam beg, tak di kaki lima. Bila mak dia dipanggil oleh polis, tolong cam ni mayat anak hang ke tidak? Mak dia kata bukan. Pak dia kata ni budak Myanmar mana. Tapi bila mayat budak tu dimandikan mayat, panggil lagi sekali, baru mak dia peluk, baru jumpa macam anak dia balik. Ni orang mati baik. Walaupun dia mati tu kita dengar kesian, kena rogol lah apa, tapi dia syurga.
Mula-mula mak dia tak kenal ni budak mana ni bukan anak saya ni. Pak dia bertumbuk lindit ni bukan anak saya ni. Bila ustazah tu mandikan mayat budak ni, mai tengok lagi sekali, ni anak hang ke tidak? Baru betul balik pada asal rupa anak dia baik. Ini tanda-tanda orang mati baik, tuan-tuan. Tambah budak kecil, mesti masuk syurga dah budak tu, kompak masuk syurga. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan baik, dia boleh melafazkan kalimah la ilaha illallah. Puas hati kita, tuan-tuan. Pak kita mati, lafaz la ilaha illallah, puas hati kita. Sebut dengan jelas, la ilaha illallah. Saya bila duduk dalam bilik ICU mak saya, untung mak saya duduk dalam bilik ICU. Bilik ICU dia ada cermin. Orang lain tak ada cermin, dia yang ada cermin, senang masuk, tuan-tuan. Duk cokok dalam tu baca Yasin, tak ganggu orang. Saya bukan baca Yasin saja, saya duk sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Cakap, masa dia dengar apa kita cakap, dia faham apa kita cakap, cuma dia tak ada jawab. Mulut penuh dengan wayak nak cakap lagu mana. Bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, mulut duk bergerak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, benda-benda macam tu kita kena buat selalu. Jadikan sebagai zikir. Tapi kalau kita tak menzikirkan kalimah afdalu zikr, fa'lam annahu la ilaha illallah, kita takut besok mulut nak ngucap pun payah. Nak habis perkataan la ilaha illallah pun susah. Mulut kotor dengan umpan, mulut kotor dengan fitnah, mulut kotor dengan bahasa-bahasa maki. Kita bimbang besok tak boleh ngucap. Dan di antara sebabnya ialah ketika azan berkumandang, ketika itulah kita sibuk cakap. Jaga-jaga tu. Masa orang duk bang, masa tu lah sibuk nyembah. Masa orang duk bang, masa tu lah sibuk duk buki telur. Pasal malam duk bungkus asam boy, duk bungkus jeruk pelang. Orang duk bang masjid surau, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya dia duk ambil jeruk pelang. Abah RM2. Telur 2 biji, 20 biji. Cuba berhenti sat. Hormat azan. Dengan sebab tak hormat azan tu, kita takut besok mulut kita keras daripada nak sebut la ilaha illallah. Yang keempat, tanda-tanda manusia yang mati dalam keadaan baik. Tuan-tuan boleh tengok, kadang-kadang waktu jenazah dikebumikan, waktu jenazah dikebumikan, hujan turun. Air hujan yang turun pada kita tu wangi. Air yang timpa kita, air hujan yang timpa kita tu wangi, tuan-tuan. Kadang-kadang 2-3 hari tak hilang lagi. Yang ni pernah berlaku di Melaka. Satu ulama mati, waktu orang ke bumi mayat dia di tanah kuburan, hujan turun. Bila hujan turun, hujan yang kena pada orang tu balik rumah wangi baju dia. Ni manusia yang mati dalam keadaan baik. Yang kelima, di perkuburan itu ada burung-burung yang berkicau-kicau, yang duduk atas pokok, yang banyak duk cakap, duk bunyi macam-macam. Burung-burung tadi. Ini tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang sangat baik, mati dalam keadaan yang tenang jiwa dia. Jadi tuan-tuan, tanda-tanda kematian ini, masalah dia orang akan nampak. Masalah dia orang nampak, kita tak tahu lah. Kita dah mati dah. Kalau kita mati dalam husnul khatimah, alhamdulillah. Bayangkan tuan-tuan, hari ini kita tengok orang mati baik. Agak-agak kita mati besok jahat ke baik? Apa pula tanda-tanda mati jahat?
Banyaklah tuan-tuan tanda mati jahat. Tanda mati jahat. Nombor satu, yang Nabi paling tak suka mati, mati keldai. Maka sahabat Nabi tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana yang dikatakan mati keldai?" Jawab Nabi, "Mati keldai ialah mati mengejut." Mati mengejut. Tak ada sakit, tak ada demam, tak ada apa-apa, pap, mati. Hutang tak sempat bayar, salah tak sempat minta maaf, wasiat tak sempat bagi tahu, apa pun tak bagi tahu. Yang ni yang Nabi kata mati keldai. Yang kita minta pada Allah jangan mati macam ini. Bayangkan tuan-tuan, kita ada buat salah, kita tak taubat, tidur malam, besok tak ada, taubat pun tak sempat. Ini nama dia mati keldai. Sangat menakutkan kita. Cuba isah, cuba beri ingat pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita ada salah dengan siapa-siapa, ambil telefon, "Saya minta maaf, saya buat salah dengan awak. Mat, aku minta maaf, Mat, aku kata agak. Eton, aku minta maaf, aku kata agak. Handphone ada, telefon rumah ada, gunakan untuk minta maaf. Wasari'u ila maghfirah." Minta maaf, buat baik, minta keampunan daripada Allah. Kerana Allah sediakan kepada kita syurga yang seluas langit dan bumi. Syurga yang seluas langit dan bumi menunggu kita, tuan-tuan. Mintalah ampun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu minta ampun pada Allah. Sesungguhnya disediakan kepada kamu syurga yang seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah kata cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat minta ampun. Jangan tangguh. Sebab kita tak tahu bila nak diambil nyawa kita ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada 3 perkara yang kita kena ambil berat, yang wajib kita ambil berat dalam kehidupan kita. Nombor 1, nama dia akidah. Nombor 2, nama dia syariat. Nombor 3, nama dia akhlak. Ni 3 benda ni kena ambil berat sungguh. Nombor 1, akidah. Akidah maksudnya ialah pegangan kita. Akidah maknanya ialah kepercayaan kita. Jangan bagi rosak akidah kita, keimanan kita pada Allah. Bila tuan-tuan sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, maka kita mempunyai akidah yang benar. Bila akidah yang benar telah kita pegang, wajib kita memelihara akidah itu. Wajib kita kena jaga. Nombor 1, jaga akidah. Cuba tengok daripada hujung rambut kita sampai hujung kaki kita, ada tak benda-benda yang melanggar akidah yang sedang kita buat sekarang? Tengok di kepala kita, ada tak benda yang merosakkan akidah? Tak ada. Turun ke mata, tak ada. Turun ke pipi, ada. Apa dia? Susuk. Syirik pada Allah. Pergi cabut, buang susuk. Macam mana nak buang, Ustaz? Tok bomo yang masuk susuk dulu mati ke? Pergi makan pisang mah. Makan pisang mah dengan pergi ziarah orang mati. Itulah pantang orang susuk. Pantang orang makan pakai susuk. Nombor 1, makan pisang.